Duli Yang Teramat Mulia Perdana Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Perdana Singapura antara Brunei DP MMFC dan Tampines Rovers. Perlawanan berlangsung semalam di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Juga berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Dalam perlawanan tersebut, Brunei DP MMFC meraih 3 mata penuh setelah menewaskan pendahulu Liga Tampines Rovers 2-1. Brunei DP MMFC mendahului kedudukan pada minit-minit akhir separuh masa pertama menerusi jaringan Andre Varanco. 14 minit selepas separuh masa kedua bermula, pasukan tuan rumah mengukuhkan lagi kedudukan menerusi gol kedua hasil rembatan Azwan Ali Rahman. Pasukan pelawat hanya berjaya merapatkan jurang gol menerusi Khairul Amri 6 minit sebelum masa sebenar 90 minit berakhir. Kemenangan 2-1 itu meletakkan Brunei DP MMFC di tempat kedua berkongsi 10 mata dengan pendahulu Liga Tampines Rovers. Semua rakyat dan penduduk di negara ini menerima liputan kesihatan sejagat daripada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan dengan penyediaan perkhidmatan kesihatan yang mudah diakses dan diperoleh di keempat-empat daerah. Ini termasuk penyediaan 14 buah pusat kesihatan yang komprehensif, 4 buah klinik kesihatan, 2 perkhidmatan perubatan udara dan 3 klinik bergerak. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menggariskan perkara tersebut dalam perutusan sempena Hari Kesihatan Sedunia yang disambut pada setiap 7 April. Menurut Yang Berhormat, pusat-pusat kesihatan yang disediakan di peringkat masyarakat adalah komprehensif dan selaras dengan konsep One Stop Health Centre yang menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan asasi yang bertumpu di bawah satu bumbung dengan tujuan meningkatkan kualiti serta keberkesanan dengan menyediakan persekitaran yang lebih selesa dan kondusif berdekatan dengan masyarakat. Pada dasarnya, penjagaan kesihatan asasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam liputan kesihatan sejagat dan juga dalam penjagaan kesihatan secara menyeluruh atau holistik kerana penjagaan kesihatan asasi merangkumi keperluan kesihatan seseorang individu bagi sepanjang hayat iaitu daripada sebelum kelahiran, semasa kecil, sesudah dewasa dan sehingga ke hujung hayat. Dalam pada itu, komitmen Kerajaan Negara Brunei Darussalam ke arah penjagaan kesihatan asasi di negara ini dan liputan kesihatan sejagat dapat dilihat melalui pencapaian negara dalam Matlamat Pembangunan Milenium 2015. Negara Brunei Darussalam juga sudah berjaya memenuhi beberapa sasaran Matlamat Pembangunan Mampan 2030. Antara kejayaan itu termasuk penurunan ketara nisbah kematian ibu sejak tahun 1960-an dan pengurangan kadar kematian di bawah 5 tahun. Pada tahun ini, Pertubuhan Kesihatan Sedunia sekali lagi memilih tema Liputan Kesihatan Sejagat yang bertujuan meningkatkan kefahaman mengenai konsep liputan kesihatan sejagat dan seterusnya menggalakkan dan mempromosi tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh kesemua pihak di seluruh dunia bagi menyumbang ke arah merealisasikan konsep liputan kesihatan sejagat secara global. Menteri Kesihatan berharap sambutan Hari Kesihatan Sedunia pada tahun ini akan dapat dijadikan sebagai landasan semua rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk lebih menghargai kesihatan diri sendiri dan tidak mensia-siakan kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Para profesional dan pekerja-pekerja kesihatan juga memainkan peranan yang penting dalam sama-sama bersedia untuk mendidik para pesakit tentang cara-cara menjaga kesihatan, menyelaras penjagaan dan menyokong keperluan pesakit.
Iktibar dan pengajaran yang diperolehi daripada peristiwa agung Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus diketengahkan melalui ceramah yang diadakan semasa majlis sempena sambutan Isra' dan Mi'raj yang dikendalikan oleh pelbagai pihak. Pagi tadi, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis seumpamanya. Hadiri yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis didahului dengan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Awang Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili, Naib Johan Musabakah Tilawah Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan. Majlis diserikan dengan ceramah khas Isra' Mi'raj Santapan Rohani Jasmani yang disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Khairul Nazif bin Haji Awang Damit, penolong pensyarah Fakulti Usuluddin di Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Ceramah antara lain menekankan tentang kejadian Isra' dan Mi'raj yang dapat dikaitkan dengan kehidupan kita seharian, iaitu solat dan kesempurnaan solat seseorang itu. Pasti ada di kalangan kita ni dulunya maksiatnya, ada yang berzina, ada yang berjudi. Mantan Panglima Tentera Udara Republik Singapura menerima tabik hormat dan memeriksa kawalan kehormatan semasa kunjungan perpisahan kepada Tentera Udara di Raja Brunei. Laporannya menyusul seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Festival Islam Antarabangsa Brunei atau Brunei International Islamic Festival 2019 BIIF sedang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga 14 April ini bermula pukul 9 pagi hingga 9 malam. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. BIIF merupakan pameran artifak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengenai perjalanan dan pengorbanan baginda serta sahabat-sahabat baginda dalam memperjuangkan dan menegakkan Islam. Pameran turut disertai oleh pelbagai agensi termasuk Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan beberapa buah kedutaan dan pesuruhjaya tinggi di negara ini. Ramai boleh mendapatkan tiket pameran di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dengan harga RM10 bagi warga emas, orang dewasa serta kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke atas. Sementara rombongan pelajar termasuk sekolah rendah, sekolah menengah serta institusi pengajian tinggi, harga tiket adalah RM8 bagi setiap seorang. Para pengunjung disarankan untuk memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. BIIF dianjurkan oleh Kalbi Sendirian Berhad dengan kerjasama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan disokong oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kerjasama padu pasukan tindak balas dan penilaian kecemasan ASEAN erat mencerminkan komitmen pertubuhan serantau itu dalam menyokong pelaksanaan deklarasi ASEAN mengenai One ASEAN, One Response atau Satu ASEAN, Satu Respon. Setia Usaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri berkata, kerjasama itu telah dapat membantu mengurangkan kesan potensi bencana serta mengakibatkan tindak balas yang lebih tepat pada masanya. Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud menyatakan perkara itu semasa majlis perasmian kursus induksi ASEAN erat kali ke-11 yang berlangsung pagi tadi di Pusat Latihan Serbaguna CAE Brunei, Rimba Gadung. Menurut Awang Muhammad Amir Hairil, meningkatnya bencana alam yang kerap berlaku di rantau ini memberi cabaran kepada keberkesanan tindakan pengurusan yang sedia ada dan keupayaan bertindak balas. Justru adalah perlu bagi ASEAN erat untuk terus meningkatkan kecekapan tindak balas rantau dalam pengurusan bencana.
Kursus Induksi ASEAN Erat ke-11 Anjuran Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Negara Brunei Darussalam merupakan julung kali diadakan di negara ini dengan kerjasama Pusat Penyelaras ASEAN bagi Pengurusan Bantuan Kemanusiaan Bencana AHA dan Kerajaan Jepun. Kursus yang diadakan sehingga 15 April ini melibatkan 30 peserta negara-negara anggota ASEAN, Pusat AHA dan ASEAN Sekretariat. Juga hadir Puan Adelina Kamal, Pengarah Eksekutif Pusat AHA dan Kolonel Bersara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said, Pengarah Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Out of this 50, we aim for deploying Pemerintah Tentera Udara Diraja Brunei petang tadi menerima lawatan perpisahan daripada mantan Panglima Tentera Udara Republik Singapura. Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad menerima kunjungan Major Jeneral Mervyn Tan di Markas Tentera Udara Diraja Brunei Rimba. Sejurus tiba Major Jeneral Mervyn Tan menerima tabik hormat dan memeriksa kawalan kehormatan yang terdiri daripada 52 anggota Tentera Udara Diraja Brunei yang diketuai oleh Kapten Udara Muhammad Wafi bin Haji Muhammad Saleh. Major Jeneral Mervyn Tan membuat lawatan pengenalan ke negara Brunei Darussalam pada 11 Oktober 2016 apabila beliau menerima lencana juruterbang kehormat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei sebagai tanda penghargaan atas perkhidmatan cemerlang, usaha-usaha bernilai dan sumbangan beliau dalam meneratkan hubungan antara Tentera Udara Diraja Brunei dan Tentera Udara Republik Singapura. Beliau digantikan oleh Brigadier Jeneral Calvin Kong sebagai Ketua Terus Tentera Udara Republik Singapura pada 22 Mac 2019. Dalam usaha bagi memupuk kesedaran pentingnya manfaat bidang keusahawanan kepada perkembangan ekonomi negara, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa menganjurkan Hari Keusahawanan kali kedua. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Unisa. Tahun ini Hari Keusahawanan Unisa diperkasakan oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIPD yang berperanan dalam mengembang majukan bidang keusahawanan di negara ini sekaligus membantu merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Selain daripada aktiviti jualan, Hari Keusahawanan juga diisikan dengan program sesi perkongsian info dari beberapa agensi yang berkaitan, antaranya Job Center Brunei, BIBD, Darussalam Enterprise Dare, Bahagian Kawalan Makanan Halal dan Bank Usahawan. Apa yang menariknya, Hari Keusahawanan turut menunjukkan 8 peserta program Birdseed. Para peserta Birdseed terdiri daripada ibu-ibu tunggal yang menerima bantuan dana zakat BIBD. Berkat kerajinan, kesungguhan dan ketekunan para peserta mengikuti program tersebut, mereka telah mampu hidup berdikari dan menjalankan perniagaan masing-masing. Hari Keusahawanan dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Bengkel Bahasa Arab merupakan salah satu kaedah ke arah peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta penambahbaikan pengurusan sekolah bagi memperkasa kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Arab dalam kalangan pelajar di sekolah-sekolah Arab. Bengkel dibahagikan kepada 3 fasa dan melibatkan 300 peserta. Para pesertanya terdiri daripada pemimpin sekolah Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran, timbalan-timbalan pengetua, guru-guru kanan dan ketua-ketua Jabatan Bahasa Arab dan pegawai-pegawai bahagian sekolah Arab, juga kepada tenaga pengajar di bawah Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Manakala pemudacara bengkel terdiri daripada pakar dari Universiti Brunei Darussalam, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Pondok Modern Gontor Indonesia dan Pusat Pengajian Tinggi Kebudayaan dan Sains Kesultanan Oman. Bengkel seumpamanya dihasrat dapat meningkatkan kemahiran guru-guru dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab bagi bukan penuturnya.
قتال بين ليس باريس مدريد 1 2 3 1 2 3. Pasukan polis Diraja Brunei berjaya menumpaskan kegiatan perjudian dalam satu serbuan semalam. Operasi yang dijalankan pukul 11 malam itu berhasil mengekang kegiatan perjudian katam-katam dalam kawasan hutan berdekatan bangunan perniagaan di Kampung Kulap. Telah berjaya dikendalikan hasil kolaborasi daripada keanggotaan Unit Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat serta Unit Pecah Rumah dan Curi Kereta Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei semalam. Seramai 14 orang suspek berjaya ditahan semasa operasi tersebut yang terdiri daripada 12 warga negara Indonesia, seorang warga negara India dan seorang warga negara Filipina yang dipercayai terlibat dalam kegiatan berkenaan. Kes siasatan ini disiasat di bawah Seksyen 7-2 Kesalahan Bermain Judi di Kawasan Awam Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28. Pasukan Polis Diraja Brunei akan sentiasa membuat pemantauan, menjejak dan mengesan penjenayah-penjenayah yang hendak bertapak dan menjalankan aktiviti-aktiviti haram di negara ini. Seorang pekerja warga negara Filipina dilaporkan lari daripada majikan. Pasukan polis Diraja Brunei meminta bantuan dan kerjasama orang ramai untuk mengesan Sheila Brigolia berusia 30 tahun memegang nombor pasport EC6795519. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Sengkurung melalui talian 2661334 atau 993 atau Balai Polis berdekatan. Liga Bola Keranjang Kebangsaan 2019. Pasukan Kuala Belait dan Brunei Muara A masing-masing mencatat kemenangan dalam perlawanan semalam. Perlawanan pertama menyaksikan pertemuan antara pasukan Temburong dengan Kuala Belait. Kuala Belait berjersey hijau mendahului suku pertama perlawanan dengan kiraan 14-6. Meskipun Temburong memberikan tentangan dengan memperoleh 23 mata, namun mereka terpaksa akur selepas tewas di tangan Kuala Belait dengan kiraan 53-71. Perlawanan kedua pula menyaksikan kemenangan Brunei Muara A ke atas pasukan Seria. Brunei Muara A berjersey kuning mendahului suku pertama perlawanan dengan kiraan 29 dan terus mendominasi perlawanan dengan menambah 26 lagi mata pada suku ketiga perlawanan. Brunei Muara A meraih kemenangan bergaya 77 berbalas 51.